soal kriteria apa yang nak dijadikan sebagai asas untuk kita pilih anak nak hantar ke sekolah mana, benda tu perlu balik semula kepada apa pandangan ibu bapa tu sendiri terhadap Islam dan sikit lah kata-kata daripada Muhammad Abduh Muhammad Abduh ni antara orang yang saya suka lah pendapat-pendapat dia tentang pendidikan. Dia pernah menyebut tentang kritikan dia kepada sistem pendidikan di Mesir, ya, apabila di Al-Azhar terutamanya pada masa itu. Dia kata they neither can make their mark in government service, nor can they utter a word in the high durbar, nor yet can they haul goods on their backs in the bazaar, and no longer are they able to till fields either. Were they not educated, they could have a livelihood in 100 ways, but they are completely lost thanks to their education. Ya, jadi teruk jugalah dia punya remark dia tentang education untuk masukkan anak ke sekolah situ. Okey, merumuskan cerita saya tadi ni, apakah kriteria yang perlu dijadikan asas pemilihan ibu bapa pada memilih sekolah anak? Dia berbalik kepada ibu bapa sendiri. How you define Islamic education? Adakah Islamic education menghafaz Al-Quran? Adakah Islamic education banyak menghafal doa contohnya, ya? Adakah Islamic education ialah kepada mengetahui fakta-fakta tentang fiqh, tentang tauhid, tentang sirah dan sebagainya? Ataupun Islamic education tu apa? Dan untuk saya sebagai secara peribadinya, sahabat-sahabat, tuan-tuan puan-puan boleh berkongsi pandangan masing-masing. Untuk saya, semua itu adalah secondary. Hatta termasuk daripada aspek hafazan Al-Quran pun masih secondary. Kerana bagi saya, Islamic education ialah mengambil kerangka, ya, kerangka yang dibentangkan oleh, yang dicadangkan oleh Sayyid Qutb di dalam tafsir Fizal Al-Quran dan juga dalam tulisan-tulisan yang lain. Kata Sayyid Qutb, dia sebut dalam konteks lain, ya, tetapi saya memahaminya daripada sudut yang dikatakan tarbiyah Islam itu ialah dia mesti buat 3 benda. Iaitu yang pertama, pendidikan Islam itu mesti ada unsur tashih al-aqidah, membetulkan belief system. Dan membetulkan belief system bukan hanya pada menghafal sifat 20 ke, rukun iman ke tidak, tetapi sesuatu yang lain. Susah nak pakai apa kata aja, sesuatu yang lain, bukan yang itu. Kemudian yang keduanya, tashih manhaj al-fikir wa nazar, membetulkan cara berfikir dan cara melihat. Pendidikan Islamnya mesti ada itu, yang therefore akan membentuk pandangan hidup Islam. Dan yang ketiga, tashih al-qiyam bimizanil aqidah, membetulkan value system, sistem nilai yang mestilah berasaskan kepada akidah yang tadi. So, pendidikan Islam mesti boleh buat 3 benda ni, maka barulah bagi saya kriterianya ia boleh dinamakan sebagai pendidikan Islam. Dan perjalanan pergi daripada satu sekolah ke satu sekolah meninjau, bertanya kepada setengah kawan-kawan, bertanya kepada adik-beradik yang juga ada pengalaman cuba menghantar anak ke Islamic school, saya rasa banyak Islamic school yang ditubuhkan ialah just another Islamic school. It's just another Islamic school tanpa ada metodnya yang tersendiri yang menjadikan dia berbeza daripada pilihan-pilihan sekolah Islam yang lain lah. Jadi atas dasar itu saya mengambil keputusan untuk memasukkan anak ke sekolah Khalifah, walaupun masih ada banyak ruang penambahbaikan yang boleh dibuat. Malah Khalifah pada tahun ini pihak sekolah mengajak ibu bapa yang berminat untuk sama-sama sit down dan revise semua buku teks, terutamanya Islamic Studies yang diterbitkan oleh JAIS, untuk menilai sejauh manakah buku teks ini serve the purpose which has been decided by the school untuk membentuk budak-budak. Poin yang keduanya pula ialah RM600 tadi. Ya, RM600 tadi. Mungkin tu jadi masalah. Ya, mungkin Mas Saiful ada opinion ke? Tak tahu lah kan, ya. Macam mana nak mengurangkan RM600 tu.
Adakah saya mampu RM600? Ketika saya mendaftarkan anak saya tidak mampu. Masih belum mampu. Tetapi kalaulah RM600 itu ialah sama penting atau lebih penting daripada ansuran kereta dan bayaran rumah saya kena cari jalan juga supaya RM600 sebulan tu saya boleh dapat. Masa tu anak seorang, sekarang ni 2 orang pula, kan, 1,200 lebih. Kerana saya tercabar di Khalifah Model School pada masa itu, ada ibu bapa yang berpendapatan sederhana, tetapi saya tahu mereka struggle untuk hantar anak mereka itu kerana mereka nak apa yang ada di sekolah tu lah. So kalau orang tanya, Ustaz Sizal ni orang kaya ke? Saya kata, saya orang kaya. Tapi kaya saya bukan rumah saya besar. Kaya saya bukan kereta saya hebat. Kaya saya ialah saya habiskan duit saya untuk sekolahkan anak saya. Dan dengan RM600 sebulan yang saya bayar untuk seorang anak saya, perbelanjaan bulanan sekolah masih defisit. Ya, maknanya masih bermasalah lagi. Dan kami ibu bapa bekerja keras untuk mencari dana lah. Termasuklah saya setakat mana boleh, kalau boleh buat program, gunakanlah saya. Nak buat dinner, nak buat high tea, nak buat ini apa semua, nak buat ceramah dan sebagainya, buatlah apa saja, kita sama-sama generate. Kerana soal ketiadaan pilihan, the luxury of choices, terutamanya disebabkan oleh aspek kekangan pendapatan kita. Kalau ibu bapa ambil ia sebagai keutamaan yang besar, they must find their way to do it lah. Dan mungkin ada idea lain macam mana nak mengurangkan jumlah bayaran tersebut. Tapi pada tahun itu saya membatalkan perancangan saya untuk sambung belajar di UKM, walaupun surat tawaran dah sampai, supervisor pun dah ada. Kerana yuran di UKM dengan yuran sekolah anak saya sama. Jadi saya kena pilih lah, nak sekolahkan anak ke bapa nak sambung sekolah, kan, ya? Jadi saya kena korbankan salah satu. Dan saya kira manjada wajada, siapa yang berusaha dia akan dapat hasil dia. So kita kerja keras dan kita potonglah bajet-bajet tempat lain untuk memastikan anak kita dapat something lah, insyaAllah. Jadi pada masa itulah timbulnya, so saya kata pernahlah dengar tentang sebuah sekolah ni. Dan saya harap saya sebutkan ini sebagai contoh, tetapi bukan mempromosikan ke ataupun menggalakkan, tidak, sebagai contoh. Iaitu saya kata saya pernah dengar tentang Khalifah Model School. Khalifah Model School yang menarik perhatian saya, kenapa saya bercadang untuk memilih sekolah tersebut, mungkin kerana beberapa aspek. Yang pertama, sekolah tersebut secara jelasnya menyatakan bahawa dia meletakkan kecemerlangan akademik sebagai byproduct. Ya, saya rasa itu yang mahal lah untuk saya lah. Saya rasa kenyataan itu mahal, iaitu kecemerlangan akademik ialah byproduct. Dalam arti kata yang lain, untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, kalau itu yang kita nak capai, maka fokusnya mesti kepada sesuatu yang lain, iaitu membangunkan karakter, kata dia lah, membangunkan karakter. Kemudian yang keduanya, Khalifah Model School diwar-warkan sebagai sekolah komuniti. Dalam arti kata, ibu bapa terbabit secara aktif sebagai volunteers dalam menggerak dan membangunkan sekolah. Dan pihak sekolah juga membuka seluas-luasnya ruang untuk ibu bapa memberikan feedback tentang apa sahaja aspek yang ada di sekolah, sama ada syllabus ataupun aspek pentadbiran dan hal-hal yang lain. Cuma kekangan yang ada masa tu dua saja, iaitu yang pertamanya yuran, ya, finance, mahal pada masa itu RM600 sebulan, dan pendaftaran awalnya mencecah lebih kurang dalam beberapa ribu lah, lebih kurang macam nak masukkan anak ke IPDA. Sehingga dua surat, itu concern yang pertama. Dan concern yang kedua ialah pelajarnya sedikit. Jadi saya merasakan bahawa apakah peluang untuk saya memasukkan anak ke situ kalau dalam satu kelas kurang daripada 20 orang dan seluruh sekolah tak sampai 100 orang. Jadi saya rasa saya hopeless lah nak masuk ke situ. Tapi itulah hikmahnya Facebook ni, kawan ramai orang, kan, ya. Rupa-rupanya adalah orang daripada sekolah tu kawan saya yang serta pun tak tahu, kan.
Dia kata sebenarnya taklah susah itu, marilah datang bincang. Jadi bila saya datang ke sekolah tersebut, saya ceritakan pengalaman lah ya. Masa nak bertanya lebih lanjut tentang sekolah ni, bagaimanakah begini, ada satu senario yang menarik perhatian saya, iaitu apabila anak saya duduk di kerusi, dia didatangi oleh seorang murid tahun 3. Pada masa itu, murid tahun 3 ni duduk sebelah dia. Saya sambil cakap dengan cikgu ni, mata saya perhatikan dia lah. Murid tahun 3 ni bercakap dengan anak saya dalam bahasa Inggeris American accent yang pekat. Tak tahu, mungkin family dia lah kan. Belang anak saya memang macam orang kata cicak berak kapur lah, menung gitu kan. Jadi saya nak ketawa, ada kesian pun ada tengok anak saya. Tetapi tiba-tiba yang menarik perhatiannya, budak tu berhenti bercakap. Dia tanya pada anak saya lah, dia dalam bahasa Melayu lah. Dia kata, awak tak faham bahasa Inggeris ke? Kata anak saya, tak faham kan. Oh tak apalah, kita cakap Melayu lah. So dia tu cakap Melayu kan ya. Jadi dia switch daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu tu, menunjukkan kepada saya yang ada certain karakter. Budak tu ada karakter yang tertentu lah, yang saya envy. Saya rasa saya nak itu salah satu daripada watak yang ada, yang empathy kepada orang lah.